sad story lah iaitu berkaitan dengan tiba-tiba berakhirnya Perang Dunia Pertama apabila Jerman dikalahkan dan berlakulah persidangan damai Paris dan juga perjanjian Versailles, di mana dalam perjanjian Versailles ni kalau kita lihat Jerman dikehendaki untuk bertanggungjawab sepenuhnya dalam Perang Dunia ini, dan banyak wilayah-wilayah Jerman telah diagih-agihkan kepada negara lain. Kesian. Kita lihat kesian, tapi mungkin kamu cakap apa? Padan muka, betul kan? Tetapi kalau kita lihat, inilah yang menjadi punca kepada Perang Dunia Kedua. Ini menjadi punca kepada Perang Dunia Kedua, iaitu kalau kita lihat, Cikgu. Ya. Tak apalah, cikgu sambung dulu, nanti saya tanya. Boleh, tak ada masalah. Baik. So kalau kita lihat di sini berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, di mana kalau kita lihat di sini, Perang Dunia Kedua adalah berlangsung daripada tahun 1939 hingga 1945 dan berlaku di dua tempat, iaitu di Eropah dan juga di Asia Pasifik. Berlaku di dua tempat, dan peperangan di Eropah ini sebenarnya tertumpu di negara-negara Eropah dan juga di utara Afrika. Utara Afrika ni merujuk kepada apa tahu? Kawasan seperti Mesir, kawasan Lebanon yang bahagian atas dia. Manakala peperangan di Asia Pasifik pula tertumpu di tanah besar Asia dan juga kepulauan Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara merujuk kepada mana? Kepada tanah Melayu dan juga Indonesia. Dan peperangan melibatkan dua pakatan, iaitu kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Ingat masa Perang Dunia Pertama pakatan bertiga dan juga kuasa tengah. Ingat kuasa tengah dan pakatan bertiga. Tapi itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya Perang Dunia yang kedua ini? Kenapa? Kerana kalau kita lihat di sini telah dijawab. Perang Dunia Kedua tercetus akibat daripada pertama kemunculan ideologi baru. Kemudian ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles dan juga kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. So kalau kamu nak ingat, ada tiga faktor, iaitu yang pertama kemunculan ideologi baru, yang kedua iaitu berkaitan dengan ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles, dan juga ketiga kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kita lihat dulu sini, kemunculan ideologi baru. Baik, kita tahu selepas Perang Dunia Pertama hari itu, pelbagai masalah wujud. Masalah akibat apa tahu? Kemelesetan ekonomi. Siapa yang belajar ekonomi dia tahulah. Kemelesetan ekonomi ini maksudnya apa? Iaitu apabila harga barang semakin menurun, kemudian berlakunya pengangguran, kemudian banyak syarikat-syarikat dan kilang-kilang tutup. Kilang-kilang tutup, syarikat-syarikat tutup kerana kerugian. Jadi penduduk-penduduk Itali dan juga Jerman mengadakan gerakan politik yang radikal. Maknanya gerakan politik yang agresif. Dan gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasionalis yang berfahaman melampau, iaitu fasism di Itali dan juga Nazism di Jerman. Ingat betul-betul ada dua ideologi, iaitu fasism dan juga Nazism. So fasis tu di Itali dan Nazi itu di Jerman lah. Dan so sebab tu kalau kita lihat, kalau orang kata ini tentera-tentera Nazi cikgu, maknanya apa? Tentera-tentera yang berfahaman ataupun tentera yang berideologi Nazi. Macam tu. Dan apa tu fasism dan juga Nazism? Kita lihat fasism ni, gerakan fasism ni di bawah pimpinan Benito Mussolini. Kena ingat ni Benito Mussolini, dan parti fasis berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Maknanya bila? Selepas tamatnya Perang Dunia Pertama. Betul kan? Perang Dunia pada tahun bila?
1914 hingga 1918. Itu Perang Dunia Pertama. Kemudian 1922, okey, berlaku perubahan di Itali. Dan apa itu fasism? Fasism ni ialah satu ideologi yang memberi keutamaan kepada kepentingan negara. Maknanya kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Ingat yang ini. Okey, iaitu kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme. Nasionalisme yang melampau. So kita tahu apa itu nasionalisme? Nasionalisme maksudnya semangat cinta akan negara, tapi yang melampau. Termasuk sanggup berperang bagi meningkatkan imej negara. Kalau soalan ada tanya apa itu fasism? Kalau katakan ataupun terangkan, terangkan maksud fasism. So kamu boleh ambil yang ini iaitu memberi keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu, dan satu lagi percaya kepada nasionalisme melampau. Termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Kalau kamu boleh berikan ke semua maksud fasism ni, boleh mendapat antara 2 hingga 4 markah. Banyak tu. 2 hingga 4 markah. Jadi untuk Itali bagi memulihkan semula imejnya, baik, fasism. Soalan tentang fasism ni kamu kena ingat berkaitan dengan maksud ini fasism ni, iaitu memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau, termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Dan ini boleh memberikan kamu antara 2 hingga 4 markah. Ayat ini. So pastikan kamu ingat tentang maksud fasism ni. Jadi bagi memulihkan imej Itali, maka kita lihat Itali telah meluaskan tanah jajahannya dengan menguasai Habsyah yang sekarang dipanggil Ethiopia dan juga Albania. Maknanya Itali yang memulakan penjajahan. Itali yang memulakan penjajahan itu. Dan satu lagi, Nazism. Satu lagi fahaman Nazism, iaitu kalau kita lihat gerakan Nazism ni di bawah pimpinan Adolf Hitler. Kena ingat nama Cikgu, yang ni dia cakap tentang beza fascism dengan nazism atau apa? Sebenarnya kalau ikutkan kedua-dua fasism dan nazism ni adalah 2 ideologi yang berlaku semasa Perang Dunia yang kedua. Fasism diamalkan oleh Itali. Oleh Itali dan juga di bawah pemimpin dia iaitu Benito Mussolini. Tapi kalau Nazism adalah di bawah pimpinan di bawah Jerman iaitu Adolf Hitler. So kedua-dua ini Hitler ni Jerman kedua-dua ini berlangsung semasa Perang Dunia yang kedua. Dan tanya, Cikgu, Habsyah ni macam dalam sejarah Islam ke apa cikgu? Ya, betul. Sebenarnya dalam sejarah Islam, negara Ethiopia itu dipanggil Habsyah. Yang pernah kita baca tentang sejarah Islam di mana Nabi Muhammad telah mengarahkan pengikutnya untuk berhijrah ke Habsyah bagi mendapatkan perlindungan daripada rajanya semasa Quraisy memberikan penentangan terhadap Islam di Mekah. Ingat lagi kan? So Habsyah tu sebenarnya sekarang ini dipanggil Ethiopia. Habsyah tu dipanggil Ethiopia. Salah satu daripada negara kawasan tanah Arab dan Afrika. Cikgu, lagi satu soalan. Apa tujuan Hitler ni untuk Jerman? Jom kita tengok. Gerakan Nazism di bawah pimpinan Adolf Hitler dan parti Nazi. Ingat parti Nazi maknanya parti politik Nazi di Jerman kedua-duanya Adolf Hitler dengan parti Nazi ini berjaya membentuk kerajaan di Jerman. Nak gerak dah? Wah. Dapat? Okey je.
Tapi cuma separuh je lah. Mungkin depan sikit ataupun mungkin nanti kita pasang kabinet nanti sini. Bagi ini nampak. Nak juga lah. Okay. Baik. Okay. Baik, kita sambung. Okay, kita di mana tadi? Okay, di gerakan Nazism. Okay, kita lihat di sini ya. Okay. Ya, baik Darren. Ada juga nak kirim salam pada aunty. Kirim salam pada aunty. Darren tak tu? Ada je lah kau ni Darren. Okay, baik. Kita lihat di sini. Gerakan Nazism di bawah pimpinan Adolf Hitler dan okay, baik dan Diana. Okay, Parti Nazi berjaya membentuk kerajaan di Jerman. Okay, kena ingat Nazism ni dia mengagungkan bangsa Jerman. Dia agungkan bangsa Jerman dan kalau kita lihat Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman. Maknanya memulihkan semangat cinta akan negara Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Ingat tak? Okey. Siapa pula? Sekejap. Hello. Ya. Ya, betul. Okey. Okey, baik. Sibuk dengan lakam Perdana Menteri. Okey, baik. Kita tengok. Ya, betul Daniel. Okey, kalau kita lihat sebenarnya Nazism ni mengagungkan bangsa Jerman dan Hitler sebenarnya berusaha untuk memulihkan semangat nasionalisme Jerman yang telah runtuh. Kenapa runtuh? Ingat lagi tak dalam perjanjian Versailles di mana Jerman dikehendaki bertanggungjawab untuk kemusnahan semasa Perang Dunia Pertama. Kena bayar pampasan, yes. Kena bayar pampasan, kena kecilkan angkatan tentera, kemudian juga kena serahkan wilayah kepada negara lain. Jadi rakyat Jerman hilang dia punya apa tahu? Hilang semangat nasionalisme dan semua mula rasa apa? Memang rasa diri mereka tidak bermaruah. So Jerman kena bully. Jadi Hitler datang, Hitler kata apa? Kita lawan. Kita ketepikan semua perjanjian Versailles. Dia kata kecilkan angkatan tentera. Kita pun peduli apa? Ini negara kita. Kita perlu. Nampak tak? Overconfidence. Ya, cikgu saya confused. Saya faham sampai pembentukan kerajaan Jerman saja. Okey. Kenapa pembentukan kerajaan Jerman? Okey. Dia macam ni. Ingat tak? Jerman semasa Perang Dunia Pertama, dia masih lagi ada sistem beraja. Kemudian apabila raja dia yang terakhir iaitu Kaiser Wilhelm tu telah digulingkan, diturunkan turun tahta, maka pemerintahan Jerman itu telah menjadi republik. Okey, maknanya dipimpin oleh parti-parti. Salah satu parti itu ialah parti Nazi, pimpinan Adolf Hitler. So, Adolf Hitler kata apa? Kita ni, dia bagi tahu pada rakyat Jerman tau, kita ni telah dibuli. Kita kena bayar pampasan yang tinggi. Negara kita telah dipecah-pecahkan, diambil. Kemudian kita terpaksa menurut arahan perjanjian Versailles iaitu kena kecilkan angkatan tentera. Apa ni? Jom kita menentang balik. Dia tiupkan semangat orang-orang Jerman untuk bangun menentang perjanjian yang dikatakan berat sebelah itu. Jadi sebab tu Hitler kata apa? Dia nak memulihkan semangat nasionalisme rakyat Jerman ini dan juga dia ketepikan. Dia peduli apa dengan perjanjian Versailles itu? Dia langgar. Dengan cara apa? Kita lihat Hitler pun membina angkatan tentera semula. Dan maknanya lagi besar. Dan seterusnya menduduki Rhineland. Maknanya menduduki tanah. Rhineland sebenarnya adalah satu kawasan yang neutral. Kalau dalam Perang Dunia Pertama, apabila selepas perang, dikatakan itu sebagai neutral. Tapi Adolf Hitler kata apa? Kita duduk je, kita serang. Dan Rhineland adalah wilayah yang hilang
melalui perjanjian Versailles. Nampak tak? Okey. Kamu tahu semasa tentera Jerman masuk ke dalam Rhineland tu, semua penduduk tepuk tangan. Nampak tak gambar tepuk tangan? Sebab apa? Menerima kedatangan tentera Jerman dengan baik. Nampak kat situ. Penduduk-penduduk Rhineland pun sebenarnya mengalu-alukan tentera-tentera Jerman ni datang. Nampak kat situ. Sebab apa? Sebab mereka mahu duduk kembali di bawah Jerman. Okey, Rhineland tu di mana cikgu? Okey, kalau kamu lihat dalam peta, okey, nampak tak ni? Inilah dia Rhineland. Nampak? Menjadi zon bebas tentera. Yang ini. Ni Rhineland yang warna hijau ni. Okey, tapi Jerman duduk semula. Padahal Liga Bangsa-Bangsa kata apa? Oh, ini tak boleh. Jerman tak boleh kuasai, tak boleh perintah tanah ni. Ini menjadi zon bebas tentera. Tapi masa Perang Dunia Kedua, Jerman kata apa? Masuk je lah. Jadi kita lihat. Jadi ya betul. Kena buat untuk seimbangkan benda ni. Jadi untuk seimbangkan benda ni sebenarnya tak boleh. Salah satu caranya ialah apa? Iaitu negara Jerman sendiri bangun di bawah pimpinan Adolf Hitler. Dia kata apa? Jom kita bangun menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa ini. Nampak? Dia naikkan semangat nasionalisme para penduduk ataupun rakyat Jerman. So di sini diorang pun sama-sama bangkit bangun. Kami nak menentang perjanjian Versailles yang berat sebelah ini. Perjanjian Versailles kata apa? Okey, kami kena kecilkan tentera. Adolf Hitler kata apa? Kami akan besarkan tentera. Okey, kemudian Liga Bangsa-Bangsa kata apa? Tak boleh masuk dalam Rhineland tu sebab itu zon bebas tentera. Kami masuk sebab ini dulu tanah kami. Nampak tak? Dia berlaku penentangan oleh Adolf Hitler. So Nazism ni mengagungkan bangsa Jerman. Okey. Jadi kita lihat itu yang pertama, iaitu kemunculan ideologi baru, iaitu ideologi fasism dan juga Nazism. Itu yang pertama tentang ideologi baru. Yang kedua iaitu berkaitan dengan ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles ini. Kita lihat memang betul pun. Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia menganggap penjajahan Versailles ini tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain diorang Jerman ni kehilangan tanah jajahan, kena bayar pampasan perang yang tinggi. Pampasan perang yang tinggi maksudnya apa? Kena bayar balik ganti rugi akibat kemusnahan yang telah dilakukan. Bayaran bukan sikit-sikit berjuta-juta. So kena bayar pampasan perang yang tinggi. Jerman kena bayar kepada negara-negara yang telah diserang tu. Kalau pandang dari pandangan Jerman, of course Adolf Hitler ni orang yang tokoh yang terbaik, tokoh yang hebat. Tokoh yang hebat Jadi kita lihat selain kehilangan tanah jajahan, pampasan perang yang tinggi dan perlu dibayar. Ini menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Akibat kejadian itu Jerman yang susah. Dari segi pengaruh barat, British, Jerman, Perancis, Itali dan Amerika Syarikat. Dari segi ekonomi, politik semua tu dia sama ke? Kalau ikutkan tak sama. Kalau ikutkan tak sama sebab sebenarnya setiap negara-negara barat ni dia punya sejarah masing-masing. Sebagai contoh kalau kita lihat Britain memang terkenal dengan negara penjajah sebab tu dia empire yang besar dan dia ada banyak bahan mentah. Manakala Amerika Syarikat pula dia ada negara yang besar dan juga dia ada kemajuan dari segi ketenteraan. Sebab itu dia maju dari sudut itu. Jerman pula dia ada kemajuan dari segi tradisi, dari segi semangat, dari segi saintis-saintisnya yang hebat. So masing-masing ada kelebihan masing-masing. Daripada semua segi dia ada kelebihan masing-masing. Of course, walaupun dia curi, tetapi walaupun dia curi sebab dia jajah. Sebab dia jajah, sebab itu dia hebat. Dikatakan hebat lah juga kan. Nak buat macam mana? Itu dikatakan sebagai hebat lah.
Baik, jadi kita lihat sini. Okey, Jerman tak puas hati. Ya betul. Betul Sushmita. Kemudian kita lihat Itali pula. Itali sebagai negara yang menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama juga tidak berpuas hati terhadap Perjanjian Versailles. Sebab Itali tidak berpuas hati kerana apa? Tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperoleh oleh Perancis dan juga Poland. Ini masalah Itali. Itali dia join Pakatan Bertiga. Kemudian bila Pakatan Bertiga sepatutnya dia orang yang menang. Pakatan Bertiga menang dalam Perang Dunia Pertama. So negara-negara lain seperti Perancis, Poland dapat tanah daripada Jerman. Sebab Liga Bangsa agih-agihkan. Tapi Itali tak dapat. So Itali tak puas hati. Kami pun menang jugalah. Aku pun tolong korang jugalah. Kenapa aku tak dapat tanah daripada Jerman? Jadi itu menyebabkan dia tak puas hati. Macam-macam dia orang ni kan. Tak puas hati ni pasal. Okey. Jadi satu lagi lah kita Asia. Yang cut tu. Saya buat tu lah. Cuma satu lagi kan. Dia tak tanya sini. Satu lagi kat dalam asal. Okey, baik. Okey, so faktor yang kedua iaitu ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles. Okey, dan yang ketiga, ini paling penting iaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, Liga Bangsa-Bangsa ni sebenarnya kalau zaman sekarang dipanggil apa tahu? PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB lah. Tapi sebelum PBB tu ada dipanggil Liga Bangsa-Bangsa. So Liga Bangsa-Bangsa ni sepatutnya peranan dia, fungsi dia adalah untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, apa benda pentaksiran bilik darjah ni Aisyah? Okey. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian perlucutan senjata itu dan kegagalan Liga Bangsa untuk menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Maknanya dua sebab. Liga Bangsa-Bangsa gagal untuk kuatkuasakan perjanjian perlucutan senjata. Maksudnya apa? Maksudnya semasa selepas Perang Dunia Pertama tu, Liga Bangsa-Bangsa kata apa? Kita lucutkan senjata, there's no more peperangan. Tidak mahu lagi ada peperangan, semua letak senjata, lucutkan senjata. Tapi gagal dikuatkuasakan. Sebab apa? Jerman berjaya menyerang negara lain dan Itali pun menyerang Habsyah. Gagal. Liga Bangsa-Bangsa gagal menghalang serangan itu. Dan yang kedua, gagal menghalang krisis pencerobohan. Itali ceroboh Habsyah. Gagal menghalang krisis pencerobohan ini. So menyebabkan dunia terdedah kepada konflik yang berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Nampak tak? So ibaratkan macam apa tahu? Let's say lah kalau katakan macam kat sekolah. Budak-budak sekolah bergaduh. Budak-budak sekolah bergaduh. Cikgu-cikgu memang akan marah kepada budak-budak tu. Tapi yang kedua kena marah siapa? Pengawas. Sebab apa? Cikgu akan tanya kepada pengawas, apa kau buat? Kenapa kau tak halang pergaduhan tu? Kenapa korang biarkan? Korang pengawas. Sepatutnya pengawas kena menangani masalah ini. Yes. Itu sebenarnya Liga Bangsa-Bangsa bertujuan untuk menjadi pengawas kepada seluruh negara-negara. Tapi bila berlaku pergaduhan, berlaku serangan ni, Liga Bangsa-Bangsa sebagai pengawas
tak dapat jalankan kerjanya. Okey, nak buat macam mana? Tugas pengawas memang macam tu. Ya, betul. Nak buat macam mana? Liga Bangsa-Bangsa macam itulah. So Liga Bangsa-Bangsa ni gagal memainkan peranannya. Nampak tak? Jadi 3 punca Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua, iaitu pertama, kemunculan ideologi baru, yang kedua, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles, dan yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. So, dah sampai dah? Okey. Guys, sekejap Sekejap tau. Apa saya semua dah silent ni? Okey, jap. Bukalah. Okey. Jap sofa baru sampai. Sekejap tau. Sofa baru sampai. Sekejap. Okey, korang boleh 5 minit korang nak minum ke, nak pergi ambil makanan ke, boleh pergi ambil dulu. Okey, 5 minit je. Okey, nanti kita akan panjangkan sikit kelas kita ni. Boleh 5 minit je. Sekejap tau.
Okey. Okey, kita sambung. Kita sambung tu. Kita sambung kerja kita tu kan. Okey. Baik. Kita sambung. Okey. Dia sofa jenis EU pula tu. Tapi semalam Okey, baik Darren. Okey, baik. Jom. Okey. Kita lihat di sini so far so good. Alright. So, kita dah telah lihat 3 punca meletusnya Perang Dunia yang kedua, dan kita lihat di sini antara cabaran, antara masalah-masalah yang berlaku kepada Liga Bangsa-Bangsa iaitu apa tahu? Kalau kita lihat di sini, cabaran Liga Bangsa-Bangsa ialah pertama krisis Manchuria. Manchuria adalah sebuah negara yang berada di atas China tu, di mana Jepun menakluki Manchuria pada tahun 1931 hingga 1933. Hebat Jepun, negara pulau menakluk Manchuria. Kemudian perjanjian pelucutan senjata di mana Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa, tak nak join Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesar angkatan tenteranya secara terbuka. Openly dia bagi tahu kami memperbesarkan angkatan tentera. Kau nak buat apa? Kau tengok Jerman punya gangster. Jerman punya gangster dia kata apa? Aku peduli apa? Aku nak besarkan juga. Aku nak besarkan juga nak besarkan juga dia punya angkatan tentera. Kemudian krisis Habsyah di mana Itali menyerang Habsyah di Afrika. Dan kalau kita lihat sini Jerman dengan Itali sama-sama membuat hubungan yang erat melalui hubungan Hitler dengan Mussolini. Dan slogan di atas stand membawa maksud apa? 2 orang dan 1 perjuangan. Nampak tak? baiknya. Ya. Dan kita lihat di sini di sini adalah ilustrasi bagaimana menggambarkan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan perjanjian pelucutan senjata, di mana Liga Bangsa-Bangsa di sini merujuk kat mana tahu? Yang ini, yang ayam, kambing ni semua ni, ini adalah diibaratkan sebagai Liga Bangsa-Bangsa. Manakala yang harimau, singa ni semua adalah Jerman dan Itali. Nampak tak? Kami gagal. Kami tak dapat mengawal semangat anda untuk berperang. Nak buat macam mana? Kan? Semangat yang Jerman dengan Itali buat tu adalah semangat-semangat singa dan harimau. Manakala yang nak mengawal singa dengan harimau tu adalah kambing dan ayam. Yes. Okey. Jadi itu yang sekejap. Marisa, hai Marisa. Ya, hai. Hai Marisa. Orang ni lelaki. Marisa dah makan Ada peluang je kan kau ni. Tak ada saya nak makan. Marisa makan Marisa. Dah gedik dah lagi sopak aku lagi. Senyap weh. Sorry lah. Saya lelaki pun. Bagi lelaki. Okey deh, nanti sepak. Dating lagi ya.
Amboi korang. Sampai keluar. Korang tahu tak cikgu pakai ni lagi korang tahu? Sampai keluar cikgu dengar korang borak. Ya. Amboi Nakib, amboi Marisa. Itu Oh. Nakib dengan Bukan Marisa bukan ini. saya cikgu. Adik saya tadi. Amboi. Korang tahu tak cikgu tak buka ni tahu, Cikgu. cikgu keluar. Cikgu sakit ke? Tak. Kucing saya cikgu dia lalu kat Yang keyboard. lam cikgu, yang lam. Tak, sebelum kita nak tanya. Marisa, nak bagi apa-apa penjelasan? Saya tak tahu. Saya jawab je cikgu. Sampai Saya Marisa. tak Dia tahu. terluar Marisa ni. Okay. Cikgu, saya beri penjelasan cikgu. Marisa Tak payah. Kalau Afif tak payah. Okey, tak apa. Kita terus sambung. Okey, kita sambung. Okey, baik. Kan? Okey, jom kita sambung kan. Macam-macam korang ni kan. Hanya mangsa. Amboi Diana backup pula. Okey. Kita lihat di sini. Okey. Selesailah. Dulu salah. Okey. Kita lihat di sini. Okey, berkaitan dengan kegagalan. Wow, Okay, finally cikgu dah balik. Ya. Okey. So kita lihat di sini. Okey, dalam Perang Dunia Kedua, ingat ini Perang Dunia Kedua, okey, pihak-pihak yang terlibat adalah kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Okey, kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Kuasa paksi ada Jerman, ada Itali dan ada Jepun. Wow. Jepun join sekali ya. Kemudian kuasa bersekutu adalah Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan juga Rusia. Ini adalah kuasa-kuasa bersekutu. Ingat Okey, selalunya pelajar dia lupa. Okey, Perang Dunia Pertama siapa Perang Dunia Kedua siapa Okey. Perang Dunia Pertama antara kuasa berikat dengan kuasa tengah atau paksi. Kuasa paksi. Okey. Manakala Perang Dunia Kedua iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Kuasa tengah dan Pakatan Bertiga, Kuasa tengah dan Pakatan Bertiga untuk Perang Dunia Pertama. Manakala Pakatan Kedua iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Okey, ingat tu. Sudah. Ulang balik, Apa ni? Ya? Ulang balik. Okey, ulang balik. Cikgu ulang balik. Okey, ulang balik. Perang Dunia Pertama iaitu di antara Pakatan Bertiga. Kan cikgu pun itulah korang ni. Aku sendiri pun dah confused dah. Jom kita tengok sama-sama. Sorry cikgu. Korang ni kan. Okey. Ni dia. Okey. Iaitu Perang Dunia Pertama, kuasa tengah dan Pakatan Bertiga. Ingat Okey, Perang Dunia Pertama, kuasa tengah dan Pakatan Bertiga. Manakala untuk Perang Dunia Kedua iaitu kan masuk abu. Okey, yang kedua iaitu kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Okey, kuasa paksi dan kuasa bersekutu. So take note yang itu ya. Okey, baik. So bagus. Jadi kita lihat di sini kalau soalan tanya, apakah mesej yang ingin disampaikan melalui ilustrasi berkaitan dengan perjanjian pelucutan senjata ini? Okey, mesej yang ingin disampaikan iaitu apa? Negara-negara kecil yang menganggotai Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu menahan keinginan negara-negara barat yang berkuasa besar ini untuk melakukan serangan dan berperang. Itu maknanya apa tahu? Negara-negara kecil tak mampu untuk menghalang negara-negara yang besar untuk berperang. Ya, okey. Ya. Dalam exam, is there possibility macam dia akan letak kampanye dan soalan macam ni, ada tak possibility? Possibility tu ada. Sebab apa? Sebab dah tertera di sini. Iaitu untuk membuat interpretasi ni. Bermakna kita kena prepare untuk bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Dan juga, dan Daniel tanya, Liga Bangsa-Bangsa ni termasuk negara apa cikgu? Semua negara yang tidak terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Termasuklah negara kita, termasuklah China, termasuklah negara India dan sebagainya.
Rhineland itu adalah negara yang kita kata negara yang berkecuali, iaitu satu kawasan zon yang ditadbir oleh LBB ataupun Liga Bangsa-Bangsa, yang mana zon itu tidak boleh diceroboh oleh Jerman, tidak boleh diceroboh oleh Perancis. Dia zon bebas. Zon bebas dan zon yang tidak boleh dibawa masuk angkatan tentera. Tapi Adolf Hitler bawa masuk tentera, selamba je bawa masuk. Dia kata apa? Rhineland ini dulu adalah Jerman. Jadi sebab itu kami boleh berhak untuk mendudukinya. Ia tak termasuk dalam LBB lah, kan? Apa pula LGBT kau ni kan? Okey. Baik. Di sini kita lihat, kita lihat Perang Dunia Kedua di mana? Di Eropah dulu. Di mana kita lihat Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman bermula dengan apabila peperangan ini berlaku apabila Jerman menyerang Poland pada September 1939. Okey. Jadi peristiwa ini menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Sebab Jerman diserang Poland, maka Perancis dengan Britain serang. Dan kita lihat berlakulah penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat, di mana selepas peperangan itu diisytiharkan, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg. Blitzkrieg ni maknanya apa? Serangan secara ambush dan besar-besaran. Blitzkrieg ambush dan besar-besaran bagi menakluki negara di Eropah Barat. Dan Jerman Blitzkrieg berjaya. tu bukan lagu ke? Tahu. Blitzkrieg tu ada lagu Metallica, tahu? Lagu Metallica. Dia orang cover. The Yes. Blitzkrieg. Yes. Waktu British New Wave New Wave dengan Led Zeppelin semua. Okey, bagus sejarah muzik kamu. Okey, kita lihat. Okey. Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat, dan Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan juga Perancis. Malah Jerman menguasai. Cikgu, Luxembourg tu ada kat mana cikgu? Luxembourg tu ada di kawasan Eropah juga. Ini semua kawasan negara Eropah. Dan hampir keseluruhan negara di Eropah Barat menjelang pertengahan tahun 1941. Kalau cakap pasal ketika, yes. Okay, so itu berkaitan dengan Blitzkrieg. Kemudian yang seterusnya apa yang berlaku iaitu pengeboman Britain. Wow. Kita lihat Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada September 1940 sampai bulan Jun 1941. Serangan bertubi-tubi ni daripada udara dan laut oleh Jerman ke atas Britain. Dan Jerman telah menyerang dan memusnahkan. Dia attack tu, dia bukan attack, simply attack je. Dia akan target tau. So Jerman target apa tau? Pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Jadi serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Ya betul, Dan kita lihat selepas itu Itali pula join. Itali iaitu sekutu Jerman isytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada Jun 1940. Betul. Betul Diana. So tentera Itali telah menyerang Perancis melalui arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Kan kena dua-dua side. Okey, Perancis diserang oleh tentera Itali dan tentera Jerman. Kedua-dua serang Perancis. Teruk Perancis. Dan kalau kita lihat serangan Jerman ke atas Rusia, lagi hebat. Setelah menguasai Eropah Barat, Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran
untuk menawan Rusia. Wush, ini impian besar. Tetapi rasanya dalam sejarah inilah dia kesilapan antara kesilapan Jerman. Okay. Dan so kalau kita lihat Hitler ingin menguasai Rusia, iaitu empayar terbesar di Eropah, untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Dan operasi ini menyasarkan bandar-bandar utama di Rusia seperti Leningrad, Moskow dan juga Stalingrad. Perang. Ya betul. Betul. Betul Sushmita. Dan kita lihat di sini operasi Barbarossa ni, Hitler mengarahkan lebih 3 juta tentera untuk menyerang Rusia dengan dibantu cita-cita. Rusia nak bom Amerika pun boleh sekarang. Orang banyak sangat nuklear. 350 kereta kebal dan 2,270 kapal terbang. Dan operasi kereta tebal tu macam mana cikgu? Tank lah. Okay. Tank. Tank. Tank lah. Dipanggil kereta kebal. Dan operasi ini disertai oleh tentera Finland, Hungary dan juga Romania. Maknanya memang Hitler ni memang cita-cita tinggi. Nak serang Rusia, nak take over Rusia. Padahal Rusia besar gila kot. Dah ada kenal dah. Ya. Jadi itulah dia. Bagaimana Jerman ingin menguasai Rusia. Cikgu suat ke glosary? Cikgu. Ya, betul. Dan kita lihat di sini. Okey, kita lihat di sini iaitu Blitzkrieg sebenarnya bermaksud serangan kilat. Kapal terbang Jerman akan mengebom sasaran musuh. Kemudian diikuti pula dengan serangan kereta kebal dan juga tentera-tentera bermotosikal. So ini dipanggil Blitzkrieg. Dalam serangan secara ambush, kemudian besar-besaran. Memang teruklah. Ya. Dia serangan kapal terbang dari atas, dia akan shoot down, right? Ya, betul. Okay. Maknanya daripada kapal terbang dia akan jatuhkan bom, kemudian tempat-tempat tu meletup. So orang semua dah panik apa semua. Kemudian datang pula tentera Jerman dengan apa? Kereta kebal pula. Dan juga tentera-tentera bermotosikal semua datang. Clearkan kawasan tu. Memang hebat. Kenapa tak pakai nuklear terus? Mana ada nuklear lagi pada waktu ini? Belum lagi. Nuklear belum lagi. Masih lagi dalam perancangan. Belum lagi. Belum lagi. Ya. Nampak tak? Inilah dia serangan Jerman. Kita tengok Jerman dengan Italia. Kita tengok Jerman. Dia boleh serang keluar. Dia punya seolah-olah apa tahu? Seolah-olah mengamuk akibat perjanjian Versailles tu. Sebab perjanjian Versailles tu kena kecilkan angkatan tentera. Kemudian dia punya wilayah-wilayah kena bagi-bagikan. Kali ini memang Jerman tak bagi can. Kali ini dia mengamuk. Dia serang Denmark, Norway ke atas. Kemudian dia serang Warsaw. Kemudian serang Poland. Serang Poland. Kemudian serang sampai nak ke Russia. Cita-cita. Kan? Lithuania. Kemudian serang bawah tu Hungary, Romania apa semua. Kemudian Itali serang Perancis, Jerman serang Perancis. Kemudian dia orang serang Britain. Keliling di tapaunya. Keliling. Ya, nampak tak? Punyalah hebat Dan Itali sampai serang Libya di bawah tu. Memang kalau kita lihat serangan ni memang gila-gila lah. Memang gila-gila dia orang ni. Jadi inilah yang berlaku. Dan kita lihat, inilah Hitler bergambar di hadapan Eiffel Tower, Paris, setelah Jerman berjaya menawan Perancis. Bayangkanlah. Jadi kalau kita lihat kuasa paksi, wilayah dikuasai oleh kuasa paksi dan kuasa-kuasa bersekutu, dan yang putih ialah negara berkecuali. Dan antara bandar yang musnah, nampak tak bandar yang musnah akibat serangan tentera Jerman di Britain, iaitu Liverpool, Manchester, Southampton,
London, habis semua diserang. Jerman memang kau dia baginya tak kasih can ya. Dia punya mengamuk terus. Okey. Ya, kenapa dia terkecuali? Siapa yang terkecuali? So ada negara-negara yang tak mau join. So dia berkecuali. Ada tak mau join perang. Okey, dalam perang tu Hitler pun lawan sekali ke? Dia bagi arahan lah. Of course, okey Azrina, dia di peringkat yang teratas. Maka diberikan arahan. Okey, kenapa Switzerland tak terlibat dalam World War II? Sebab dia memang isytiharkan, dia tidak menyokong mana-mana. Dia tidak memihak kepada kuasa berikat, dia tak memihak kepada kuasa paksi. So dia isytiharkan diri dia sebagai neutral. Dia tak nak sokong mana-mana. Okey. Jadi itulah yang berlaku berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Dan bagaimanakah berakhirnya Perang Dunia Kedua? So kita lihat di sini ya. Perang Dunia Kedua berakhir apabila kerjasama kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan balas ini membawa kepada kejayaan kepada kuasa bersekutu, di mana kemenangan pihak bersekutu ini memberikan kita iktibar tentang kepentingan bekerjasama dan bermuafakat dalam menghadapi cabaran. Maknanya dua punca, kerjasama kuasa besar dan berkesannya strategi serangan balas. Sebagai contoh kita lihat kerjasama kuasa besar seperti Presiden Amerika Syarikat sendiri iaitu Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain iaitu Winston Churchill. Dua orang ni memang terkenal lah. Franklin Roosevelt dan juga Winston Churchill sering bertemu untuk buat keputusan politik dan ketenteraan. Kemudian kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia iaitu Joseph Stalin. So ada 3 negara Churchill lah. Di medan peperangan, tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan iaitu sama ada tentera darat, tentera darat, udara dan laut beroperasi di bawah komander tertinggi bersekutu diketuai oleh Amerika Syarikat. Diketuai. So kita lihat di sini, inilah dia gambar 3 tokoh kuasa besar dunia yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua iaitu Joseph Stalin sebelah kanan sekali, kemudian Franklin Roosevelt iaitu di tengah dan juga Winston Churchill di sebelah kiri. Bertemu di Yalta, Rusia ketika Perang Dunia yang kedua. Dan kita lihat poster propaganda pihak bersekutu menentang Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Nampak tak? Ini di pihak kepada Amerika, kemudian yang ini Britain dan yang ini adalah Russia. Ketiga-tiganya cuba untuk menjerut leher Hitler iaitu mewakili Jerman di sini. Nampak tak? Jadi ketiga-tiganya cuba untuk menentang Jerman. CCCP ni apa cikgu? CCCP ni sebenarnya adalah merujuk kepada Russia. Sebenarnya merujuk kepada Russia iaitu dikatakan sebagai USSR, United Socialist Soviet of Russia. Panjangnya nama? Yes. Dia jadi Soviet Union. Itu CCCP. Cikgu, union ni dia macam bersekutu Ya, bersekutu. Okay. Bersekutu. Jadi, itu pertama. Sebab kuasa-kuasa besar. Of course, Amerika Syarikat dia kuasa senjata. Russia negara yang besar. Britain pula dengan senjatanya. Maka ketiga-tiga ni bergabung untuk menentang Jerman. Sebab itu berjaya mengalahkan Jerman. Kemudian, keberkesanan strategi serangan, di mana kita lihat di sini kesilapan kuasa paksi, kesilapan, especially kesilapan Jerman membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia membawa kepada kegagalan. Macam cikgu cakap tadi kan, inilah kesilapan Jerman nak tawan Rusia. Memang itulah kesilapan.
di mana kita tahu Rusia lagi besar. Jadi di sini kita lihat kegagalan itu. Begitu juga kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan. Especially kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Kamu pernah tengok kan cerita Saving Private Ryan? Kamu tengok Saving Private Ryan yang mula-mula sekali, scene yang mula-mula di mana mereka turun daripada kapal laut dan mereka ingin menyerang kubu pertahanan Jerman di Normandy iaitu di Perancis. Walaupun mereka mengalami banyak kecederaan seperti ada yang mati, ada yang baru turun kena dah ditembak, ada yang terburai perut semua tapi mereka pada akhirnya berjaya mengalahkan Jerman di kubu pertahanan itu. Jadi itu kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis menyebabkan tentera-tentera kuasa bersekutu berjaya mengalahkan Jerman. Dan kita lihat kegagalan operasi menawan Rusia di mana serangan-serangan terhadap Rusia oleh Jerman pada mulanya berjalan lancar pada peringkat awal. Walau bagaimanapun Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Tempoh perang yang panjang ini menyebabkan tentera-tentera Jerman kehabisan peluru, kehabisan minyak dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Manakala Jeneral Jerman iaitu Friedrich von Paulus telah mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad iaitu pada Januari 1943. Dan satu lagi kalau kita lihat, Jerman semangat tenteranya semakin lemah apabila tentera-tentera Jerman banyak dikalahkan oleh sniper-sniper daripada Rusia. Cikgu pernah tunjukkan pada kamu satu video berkaitan bagaimana tentera-tentera Rusia telah ada sniper di mana mereka boleh menembak dari jarak jauh dan menembak tepat. Di mana mereka menyasarkan apa tahu? Tentera Rusia menyasarkan satu peluru satu musuh. Dan itu telah diajar oleh sniper Rusia. Ada seorang sniper Rusia nama dia Vaislin, kalau tak salah cikgu. Yes. Jadi di situ telah menunjukkan bahawa Rusia memiliki teknologi lebih baik iaitu memiliki sniper. Sniper. So menyebabkan tentera Jerman kalah. Itu antaranya lah. So kalau kita lihat di sini, ini peta pendaratan tentera bersekutu di Normandy iaitu di Perancis. Di Perancis. So antara pendaratan tentera udara, kemarahan tentera bersekutu, betul. Ya betul. Vasily Zaitsev. Ya betul. Dan Vasily Zaitsev itulah memang betul-betul walaupun difilmkan dalam filem tu, tapi memang betul. Dialah orang yang menjadi sniper dan dialah yang mengajar orang-orang lain untuk jadi sniper tentera Rusia dan menyebabkan kekalahan teruk kepada tentera Jerman dan melemahkan semangat tentera-tentera Jerman. Hebat. Hebat. Vasily Zaitsev tu Yes. So kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu melalui operasi yang diberikan nama kod D-Day. Tentera-tentera bersekutu, panas kepada saya ni, tentera-tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1944 dan tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman. Maknanya menipu tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais. Ya betul.
bukannya di Normandy. Okey. Kamu tahu ya, sebenarnya tentera-tentera Jerman ni salah satu kehebatannya adalah apa tahu? Mereka boleh mendengar siaran radio tentera-tentera bersekutu. Tentera Jerman boleh mendengar tau apa yang dibualkan oleh tentera British kepada tentera British ataupun tentera British kepada tentera Amerika. Ya, jadi diorang akan okey dapat maklumat bahawa British sebenarnya nak serang di kawasan Calais. So Jerman bagi tahu tentera, okey, information tu disebarkan kepada tentera-tentera Jerman. So tentera Jerman pun bersiap sedia di kawasan Calais. Maknanya di kawasan mana? Okey, di kawasan sini. Ingatkan berita nak serang kat Calais ni. Sebab dengar info, Jerman kata, kita dengar info bahawa Britain akan menyerang di Calais. Sebenarnya rupanya Jerman telah Britain telah mendarat di Normandy. Nampak? Asal guna parachute cikgu nak apa? Ya. Asal guna parachute? Okey, dia gunakan kapal terbang dan dia nak turunkan tentera-tentera tentera-tentera tentera udara rupanya. Ya, tentera udara semua kan. Bukan dia bagi tahu. Okey, kita akan contohnya Britain bagi tahu Amerika. Okey, kita akan mendarat di Calais ya. Okey, di Calais. So tentera-tentera Jerman semua berkumpul di Calais. Tentera Jerman semua berkumpul di Calais dan kalau kita lihat apa yang berlaku adalah nampak tak? Ada lokasi tentera Jerman. Dah standby kat Calais padahal tentera bersekutu sebenarnya tipu. Dia buat serangan terus ke Normandy. Nampak? Yes, betul. Macam cikgu lah kan. Tadi cikgu dengar perbualan korang kan. Marisa. Hai Marisa. Kan? Hai Dan. Marisa, hai Marisa. Cikgu dengar cikgu dengar. Okay. Kantoi. Jadi, so itulah yang berlaku. Jadi, Kantoi. kita di sini. So, bermakna di sini tentera berikat telah pun mendarat di Normandy. Jadi kejayaan ini meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Dan kejayaan operasi D-Day ini membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat. Dan pada masa yang sama, tentera Rusia serang Jerman dari bahagian timur. Maknanya kena dua-dua. Okey, kalau kita lihat di atas tu, kena dua-dua. Kena dua-dua. Jerman diserang daripada arah barat oleh tentera bersekutu, Rusia pula serang daripada timur. Kemudian kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah landscape perang di Eropah. Maknanya Jerman habis. Jerman kata, kita dah tak ada Adolf Hitler, maka mau tak mau kita kena tamatkan perang. So Jerman kemudiannya menandatangani perjanjian menyerah kalah. Dia bunuh diri. Hitler bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri cikgu? Sebab dia nampak bahawa tentera-tentera dia semakin lama semakin kalah. Jadi dia tak mampu untuk meneruskan lagi. So dia kata, dia tembak kepala dia sendiri, dia serah kalah. Jadi sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah. Cikgu, yang kod D-Day tu kan, dia is there any specific meaning tak? Atau memang just D-Day? Ada. Is a D-Day tu maknanya macam Judgment Day ke ataupun Death Day ke, tapi nanti cikgu akan find out. Tapi memang ada kod dia. Doomsday. Yes, mungkin Doomsday. Doomsday. Jadi kejayaan dalam perang di Eropah ini membolehkan tentera bersekutu memberikan perhatian kepada peperangan di Asia Pasifik pula. Dalam usaha menghadapi kemarahan tentera Jepun pula. Mula-mula tentera bersekutu terpaksa menghadapi Jerman di Eropah.
Selesai Jerman, okey sekarang kita tumpu pula kepada kepada tentera Jepun di mana di Asia Pasifik. Jadi itulah penamat cerita tentang Perang Dunia Kedua yang berlangsung di Eropah. Kalau di Asia Pasifik, ya Rusia kalah. Tak Arif. Sebenarnya cerita tentang Rusia kalah tu itu berlangsung sebelum tu lagi. Iaitu berlangsung pada tahun 1930-an, 1920-an. Dia bukan waktu Perang Dunia Kedua, bukan. Itu berlangsung sebelum tu lagi. Terbalik. Kau punya fakta tu terbalik. Sebenarnya Jepun dia berjaya mengalahkan tentera-tentera Rusia sebelum tu lagi. Sebelum itu lagi. Jadi itulah yang berlaku kepada Jepun. Nanti kita akan cerita tentang tentera Jepun, tapi pada hari ini kita sempat lihat tentang Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bagi cikgu lah. Kesimpulannya adalah apa juga peperangan sebenarnya tidak membawa apa-apa kebaikan. Malah sebenarnya membawa kepada apa? Kemusnahan dan juga kepada kita kata kepada membawa kepada kemusnahan dan juga kematian. So dan kamu ni pun tak, sebenarnya Mother Russia tu adalah sebenarnya dikatakan sebagai apa? Sebagai ibu negara lah. Kita punya homeland. Begitu juga kalau pergi India dikatakan Mother of India. Pergi ke negara kita kata tanah air. Is a name for the nationalism lah. Itu je. Bukannya Mother Russia tu. So Diana Wafia, so tak payahlah nak perang dapat someone. Mesti ada yang brokennya. Allahu Akbar Diana, kau ni kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang kita pelajari pada hari ini iaitu apa tahu? Kerjasama. Kerjasama antara semua negara memang bagus, dan kerjasama kepada semua mana-mana pihak juga sepatutnya kerjasama itu memberi kebaikan. Ingat kerjasama memang bawa kebaikan. Ya, betul Dan. So kalau kita lihat di sini, inilah antara kita belajar pada hari ini iaitu berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Iaitu berkaitan dengan kemunculan ideologi baru iaitu fasism dan juga nazism. Ingat dua tu. Kemudian juga ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles dan juga kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Dan peperangan bermula apabila Jerman menyerang Poland. Ingat Jerman menyerang Poland dengan melalui sistem Blitzkrieg. Fasism sebenarnya adalah bermaksud apa? Semangat cintakan negara. Iaitu memberi keutamaan kepada negara melebihi kepentingan diri. Itu fasis. Mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Itu fasis. Dan Nazi pula adalah, Nazism ni adalah berkaitan dengan semangat cinta akan negara Jerman. Itu Nazism. Dan mengagungkan bangsa Jerman. Itu Nazism. Mengagungkan bangsa Jerman itu sendiri. So ada fasism dan Nazism. Alright. Kemudian kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Dan juga kita lihat penaklukan Jerman iaitu Blitzkrieg, itu serangan Blitzkrieg, dan pengeboman Britain dan juga penyertaan Itali dan serangan Jerman ke atas Rusia. Dan berakhirnya kerana apa? Kerana kerjasama antara Britain, Amerika dan juga Rusia, dan juga keberkesanan strategi serangan. Jadi itulah berkaitan dengan Perang Dunia Kedua yang berlangsung di Eropah. Untuk meneruskan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ini, dia kena kembali kepada kenapa tujuan-tujuan perluasan kuasa Jepun,
okey, dan juga apa yang berlaku kepada Jepun dan bagaimanakah serangan-serangan bermula Perang Dunia Kedua di Jepun. So yang ini banyak. Jadi ini memerlukan satu lagi kelas satu lagi kelas untuk apa tahu? Untuk Jepun, dan Jepun pula kedatangan tentera Jepun di negara kita, ini macam-macam. Lagi besar lagi sebenarnya. Jadi sebab itu kita tak mampu untuk habiskan semuanya pada hari ini. Yes. Ini kalau masuk exam memang lah kan, memang dasar kedudukan Jepun dan pelbagai lagi. Memang masuk exam pun. Memang masuk exam. Okey, sebab itu kena faham dulu. Faham dulu. Di sekolah dah dekat PDPR dah masuk dah bab 3 ni. Belum lagi. Okey, belum lagi ya. Belum lagi ya. Sebab itu cikgu tak nak pergi laju-laju. Sebab apa? Kita fahami satu-satu dulu. Okey, meninggal terus. Tapi kamu baru masuk bab 2 okey, baru dah masuk dah bab 2. habis bab 2. Dah habis bab 2 dah. Dah nak habis sikit lagi. Dah nak habis. Tapi belum habis lagi lah. Belum. Jadi inilah berkaitan dengan Perang Dunia yang Kedua. Jadi ada sebarang soalan nak ditanyakan tentang Perang Dunia Kedua ni? Ya Allah. Apa bunuh dirilah tu Fuzi. Sarah? Ya. Ada soalan nak tanya, silakan. Okey, apa cita-cita Itali cikgu? Sebenarnya Itali bercita-cita untuk menawan tanah-tanah yang dia tak dapat. Dia nak Habsyah, dia nak kawasan-kawasan lain. Semasa Perang Dunia Pertama tu, sepatutnya dia nak, tapi dia tak dapat. Liga Bangsa-Bangsa tak bagi, dia mengajuk. Sebab itu dia menentang. Okey. Baik, apa cerita cikgu, apa cerita yang Yahudi tu Okey. Ya, betul. Boleh Dan. Okey. Okey. Saya dah dapatlah tak puas hati. Okey, bagus. Okey. Alah Diana, biarlah kan. Okey. Apa cerita Itali dia mengajuk. Yes, betul. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat okey, cerita pasal Yahudi. Okey. Ya, betul. Sebenarnya banyak filem-filem berkaitan Perang Dunia Kedua. Antaranya Saving Private Ryan, Dunkirk, kemudian juga banyaklah. Kalau kamu cari memang banyak. Satu lagi iaitu Enemy at the Gates. Memang banyak. So cerita pasal Perang Dunia Kedua ni memang banyak. Kamu cari je, memang real. So kalau kita lihat di sini, okey, Arif tanya tentang dia tanya tentang apa kes Yahudi. Okey. Baik, sebenarnya Hitler ni dia memang bangsa Jerman. Dan salah satu sebab dia tak suka dengan Yahudi kerana daripada segi sejarah, di mana sejarah telah mengajar Hitler ni bahawa sebenarnya orang-orang Yahudi ni tidak boleh dipercayai. Jadi sebab itu kita lihat Hitler telah membantras, memburu tentera-tentera Hitler ni memburu orang-orang Yahudi yang berada di Jerman, yang berada di Poland, yang berada di negara-negara di Eropah untuk menghapuskannya. Jadi bagi mereka orang Yahudi ni suka bermuka-muka. Kat depan baik, kat belakang menikam. Itu memang sifat Yahudi lah. Nak buat macam mana? Kan? Dia tak sempat nak bunuh semua sebab Rusia pun banyak Yahudi. Okey, kemudian juga di kawasan Balkan pun banyak Yahudi. Cikgu. Ya. Nak tanya, kenapa Jerman ni nampak macam the bad guy, sebab dia kan nak menubuhkan nasionalisme negara Jerman. Okey. Baik, macam ni. Sebenarnya kan, kalau ikutkan betul-betul, sebenarnya niat dia baik. Iaitu niat dia apa? Niat dia untuk membangkitkan semangat nasionalisme,
untuk menjadi bangsa Jerman yang membentuk bangsa Jerman yang hebat. Niat baik. Tapi cara salah. Cara salah. Dan itu sebenarnya yang berlaku kepada semua orang yang dikatakan sebagai jahat. Kalau kamu tanya kepada orang-orang yang berada di penjara kan, okey, engkau kenapa? Oh, saya sebenarnya dipenjarakan kerana telah membunuh. Kenapa engkau bunuh? Sebenarnya saya bunuh dia sebab saya tak puas hati. Dia telah menganiaya keluarga saya. Nampak? Dia nak jadi hero. Dia nak balas dendam. Di keluarga dia teraniaya. So dia telah membunuh. Cara dia salah. Matlamat dia nak balas dendam. Untuk apa? Membela nasib keluarga. Tapi cara salah. Itu satu. Kemudian juga kalau kamu tanya orang yang merompak atau mencuri. Kenapa engkau merompak? Kenapa engkau mencuri? Sebenarnya saya merompak kerana apa? Saya tak ada pekerjaan. Keluarga saya nak makan. Tapi kan saya minta kerja tak dapat-dapat. Jadi saya merompak. Cara salah. Niat baik. Cara salah. Itu yang berlaku di dunia kita. Jadi sebenarnya tak ada orang pun sebenarnya yang apa? Oh, saya Sorry, macam betul kan kita copy dalam exam. Copy tu cara niat kita nak dapat markah tinggi tapi cara yang kita buat tu salah macam tu. Ya, betul. Maksudnya macam kamu nak dapatkan markah yang tertinggi tapi kamu tiru. Ataupun kamu bawa toyol, bawa nota masuk dalam tu. Itu cara salah. Cara salah. Niat betul. Cara salah. Betul Diana. Niat nak tegur tapi perli. Salah. Nampak tak? Jadi seseorang itu dicop jahat sebab apa? Sebab perbuatan dia. Jadi kalau kamu iktibarnya kalau kamu ada kawan-kawan, okey, kalau kamu ada kawan-kawan yang sebenarnya dia melakukan tindakan yang salah, kamu hanya perlu benci kepada perbuatan dia. Tetapi jangan benci diri dia. Nampak tak? Ada beza. Benci perbuatannya, tapi jangan benci diri dia. Kerana dirinya tu mungkin sebenarnya tak nak buat. Tapi dia terpaksa. Dan kalau katakan macam soalan Dan, okey, Dan dia kata, tapi kalau cara betul, niat salah, okey, mungkin juga berlaku. Okey, mungkin juga berlaku. Contohnya, okey, Daniel cuba berbaik-baik dengan Marissa. Okey, cuba berbaik-baik, memberikan hadiah, kemudian cuba untuk berikan coklat lah, bunga lah kan. Tapi rupa-rupanya sebenarnya apa? Rupa-rupanya sebenarnya niat dia untuk merampas Marissa daripada Nakib. Mungkin, just mungkin lah. Just mungkin. Jadi contoh. Okay. Contoh. Jadi mungkin juga berlaku. Orang-orang macam tu kebiasaannya tidak dicop jahat, dicop baik. Tengok Daniel baik, dia hadiahkan bunga, dia hadiahkan coklat. Dengan Nakib tak hadiahkan apa-apa pun. Hadiah salam je, kirim salam je. Itu je. Tak ada pun apa-apa lagi. Contoh. Jadi mana-mana pun boleh sebenarnya. Jadi kita lihat itulah. Okay. So dalam kes Jerman sama juga. Okay. Jerman sebenarnya niat dia baik. Okay. Niat dia baik. Okay. Untuk mengembalikan kegemilangan. Okay. Kegemilangan pada negara Jerman. Tapi cara yang salah. Okay. Cara yang salah. Sebab itu pengajarannya, okay, niat tidak menghalalkan cara. Okay. Niat yang baik tidak menghalalkan cara. Ingat tu. Okay. So bagus soalan-soalan ini. Yes, silakan. Ada soalan-soalan lain nak tanya?